Assalamualaikum. Apa khabar semua penonton-penonton YouTube channel ini? Terima kasih kerana anda masih lagi bersama saya. Kita dalam program baru sempena Ramadan tahun 2021. Ingin saya katakan bahawa saya bukan seorang ustaz. Saya bukan hafiz, saya bukan guru agama, tapi sekadar nak mencari sedikit pahala dan untuk dikongsi bersama anda. Kita akan mula bacakan kitab ini selama sebulan, Asbabun Nuzul, yang ditulis oleh Zulkifli Muhammad Yusof dan Muhammad Mukhlis, yang diterbitkan oleh PTS, dan dia ditulis dan diterbitkan pada tahun 2012. Saya belinya pada 2012. Saya tak tahu adakah ia masih ada di pasaran. Jika anda ingin mendapatkan buku ini, anda boleh cari di toko-toko buku atau kedai-kedai buku. Okey, so kita mulakan sekarang. Okey. Apa yang cuba saya lakukan ialah membaca, dan anda mungkin mendengar apa yang ditulis di dalam kitab ini, Asbabun Nuzul ini. Mungkin ada faedahnya untuk anda. Kita akan mulakan dengan surah Al-Baqarah, dan saya harap jika ada sebarang kesalahan, mungkin di luar sana anda guru agama, hafiz, hafizah, asatizah, boleh memberi komen dengan membetulkan kesalahan-kesalahan yang saya lakukan. Seperti yang saya katakan tadi, niat saya hanyalah untuk kreatif mencari sedikit pahala di bulan Ramadan ini. Okay, kalau anda suka, anda boleh like dan share. Dan ingin saya maklumkan juga, saya ada kempen di sebelah kiri kita punya skrin, iaitu kempen wakaf untuk surah Ittifaqiyah, dan anda boleh menyumbang sempena bulan Ramadan atau bila masa di nombor akaun yang tertera. Okey, kita mulakan dengan bacaan apa yang tertulis di dalam kitab ini. Surah Al-Baqarah. Ibnu Abi Najah mendengar Mujahid berkata, 4 ayat pertama daripada surah Al-Baqarah menceritakan mengenai hal yang orang beriman. 2 surah seterusnya menceritakan tentang orang kafir, dan 13 ayat selanjutnya menceritakan orang munafik. So dia punya nisbah ialah 4 ayat pertama untuk orang beriman, 2 untuk orang kafir, 4-2, dan 13 untuk munafik. Kalau kita ikut nisbahnya 4-2-13, bermakna ayat Al-Baqarah ayat awal ini sangat menekankan tentang orang munafik. Al-Quran kalamullah, Allah berkata-kata dalam surah ini sangat memberi penekanan, penjelasan kepada kita tentang orang munafik. Maknanya bahaya dan berat. Mungkin bahaya, mungkin berat, mungkin dosa, ataupun ciri-ciri yang perlu kita hindari. Saya tak pasti. Kita akan baca selanjutnya. Ayat-ayat yang turun mengenai orang beriman ialah ayat 2 hingga 5. Alif Lam Mim tu tak ada maksud, hanya Allah yang tahu. Tapi selepas tu ayat 2 hingga 5 ialah ayat-ayat untuk orang beriman. Ayat-ayat yang turun mengenai orang kafir ialah ayat 6 hingga 7. 2 ayat, 6 dan 7. Manakala ayat-ayat yang turun mengenai orang munafik adalah ayat 8 hingga 20. Okey. Sesungguhnya orang kafir sama sahaja bagi mereka. Sama ada kamu beriman, kamu memberi peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Allah Subhanahu Wa Taala mengunci mati hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka tertutup, dan bagi mereka siksaan yang berat. Itu 2 ayat tentang orang kafir. Saya mungkin boleh bacakan sikit. Kalau salah tajwid, salah nahwu, salah makhraj, saya minta maaf. Seperti yang saya katakan tadi, saya hanyalah guru IT, sekadar berkongsi cerita. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah azabun azim. Itulah dua ayat tentang orang kafir. Ibnu Abbas berkata, kedua-dua ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia sebagai celaan pada keingkaran dan pendustaan terhadap kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka mengetahui kebenaran kerasulan baginda kepada seluruh umat manusia. Okey. Abu Al-Aliyah berkata, kedua-dua ayat ini diturunkan kepada pemimpin-pemimpin golongan yang disebut Allah Subhanahu wa taala mengenai mereka melalui katanya, alam taru ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Kalau salah tajwid, salah makhraj, saya minta maaf. Okey, maksudnya, tidakkah engkau melihat dan merasa ajaib terhadap orang kafir yang menukar kesyukuran bagi nikmat Allah dengan kekufuran, dan yang menempatkan kaum mereka dalam kebinasaan? Itu tanya Allah, yaitu neraka Jahannam yang mereka akan menderita dengan nyalaannya. Dan ingat, seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka Jahannam. Surah Ibrahim ayat 28 hingga 29. Ini adalah penjelasan kepada kekafiran tadi. Dia berkata, mereka adalah orang yang terbunuh dalam perang Badar. Tidak ada di antara pemimpin tersebut masuk ke dalam agama Islam melainkan dua orang, yaitu Abu Sufyan dan Al-Hakam ibnu Al-As. Okey, ini direkodkan dalam Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir berpendapat sebab penurunan ayat 6 dan 7 tentang orang kafir tadi, dua ayat tadi, yang paling sahih adalah laporan Ibnu Abbas yang disebutkan oleh Muhammad bin Abi Muhammad yang memperoleh daripada Ikrimah daripada Said bin Jabir berkenaan dengan para pemimpin Yahudi yang mati dalam kekufuran. Ayat 6 dan 7 yang diturunkan turut menyebut mengenai ahli kitab yang beriman dan diberikan penjelasan mengenai sifat kemuliaan dan pujian kepada mereka lantaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab dan rasul-rasulnya. Menurut hikmah Allah Subhanahu wa taala, perkara yang paling tepat dikabarkan selepasnya adalah berkenaan orang kafir daripada kalangan orang Yahudi dan sifat-sifat mereka, celaan terhadap keadaan dan keingkaran mereka, serta pelepasan daripada sifat mereka itu. Okey. Ini ada satu lagi ayat, saya cuba bacakan seperti tadi. Kalau salah, tolong betulkan di dalam ruang komen. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka mengatakan kami beriman. Apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan sesungguhnya kami satu pendirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. Saya rasa ini dah masuk tentang ayat orang-orang munafik. Okey, sebab dia ayat ke-14. Seperti yang dikatakan tadi, ayat orang munafik bermula daripada ayat 8 hingga ayat 20. So betul lah tadi tentang ayat munafik. Ibnu Abbas berkata ayat ini diturunkan berkenaan sikap Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya. Pada suatu hari mereka keluar lalu bertemu dengan beberapa sahabat Nabi. Maka Abdullah bin Ubay berkata, kalian lihat bagaimana aku mempermainkan mereka yang bodoh itu. Oh, tidak main-main ya. Dia pun mendekati dan berjabat tangan dengan Abu Bakar sambil berkata,
salam sejahtera ke atas As-Siddiq, penghulu Bani Tamim, dan Syekhul Islam serta orang yang mendampingi Rasulullah di Gua Sur, yang mengorbankan diri dan hartanya untuk Rasulullah SAW. Kerek ni. Kemudian dia berjabat tangan dengan Umar sambil berkata, salam sejahtera atas penghulu Bani Abi Ka'ab Al-Faruq, yang kuat memegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yang mengorbankan diri dan hartanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berjabat tangan dengan Ali Abi Talib dan berkata, salam sejahtera ke atas anak saudara Rasulullah yang membantunya penghulu Bani Hashim selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka pun berpisah. Lalu Abdullah berkata kepada sahabat-sahabatnya, bagaimana kalian melihatku mempermainkan mereka? Oleh itu, sekiranya kalian bertemu dengan mereka, maka lakukanlah sebagaimana yang aku lakukan. Dan mereka pun memujinya. Setibanya kaum muslimin, iaitu Abu Bakar, Umar dan Ali tadi, di hadapan Rasulullah, mereka menceritakan hal ini kepada Rasulullah, maka turunlah ayat tadi. Maksudnya, ini sekadar cerita baliklah kan. Abdullah bin Ubay jumpa 3 sahabat Nabi, bagi salam, acah-acah beriman, kemudian balik ceritakan ke kawan, dia cakap aku main-main. 3 sahabat Nabi tadi jumpa Rasulullah, cerita peristiwa itu, maka Allah turunkan wahyu menceritakan keadaan sebenar ayat tadi, wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna wa iza qalu ila syayatin qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itulah ayat yang turun sebab daripada Abdullah bin Ubay tadi. Seperti mana yang kita tahu tadi, kita nak bincang, bukan kita nak bincang, tak layak nak bincang pun sebab saya hanya membaca. Kita nak mengetahui sedikit daripada kitab ini, bagaimana ayat itu turun. Ayat itu turun sebab peristiwa Abdullah Ubay tadi, yang berjumpa 3 sahabat, berpura-pura kata orang beriman, cakap salam, puji-puji sana sini, kemudian balik cakap, tengok aku main-main saja. Maka Rasulullah bagi tahu sahabat sebab, maka turunlah ayat ini. Maka itulah asbabun nuzul kepada ayat 14 tadi. Okey. Macam, okey. Okey, apa lagi saya baca? Al-Imam As-Sayuti berkata, sanad laporan ini begitu lemah kerana As-Sauti, Al-Syaghir dan Al-Kalbi adalah pendusta, sedangkan Abu Saleh adalah lemah. Okey. So, ada juga pendapat mengatakan asbabun nuzul ini adalah lemah. Saya tak tahu, mungkin boleh rujuk pada ustaz. Kita baca satu buku surat lagi. Sedikit-sedikit. Saya harap saya ada kekuatan untuk buat selalu benda-benda ni lah kan. Sedikit menyumbang kepada anda yang mungkin tak dapat membaca, mungkin sedang mencari, bolehlah dengar sedikit ilmu, kod-kod bermanfaat. Saya hanya membaca. Ayat 19 hingga 20. Ini akan diterangkan, akan dibacakan tentang asbab nuzul ayat 19 hingga 20. 2 ayat juga. Ibnu Mas'ud dan beberapa sahabat lainnya berkata, ayat ini turun berkenaan 2 orang munafik daripada penduduk Madinah yang lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kepada orang musyrik. Di pertengahan jalan, hujan yang disertai dengan suara guru yang kuat dan petir, sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, menimpa mereka berdua. Ketika terdengar bunyi guru yang kuat, mereka berdua menutup telinga dengan jari-jari mereka kerana khawatir sekiranya suara guru tersebut masuk ke dalam telinga, lalu membunuh mereka berdua. Apabila kilat menerangi jalan yang mereka berdua lalui, mereka masih berjalan di bawah cahaya kilat tersebut. Namun apabila cahaya kilat itu hilang, mereka berdua tidak dapat melihat, menyebabkan langkahan keduanya terhenti dan mereka berdiri di situ. Dengan kejadian yang menimpa mereka itu, mereka berdua berkata, celaka kita ini. Lebih baik pada waktu pagi kita menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi meletakkan kedua-dua tangan kita ke atas tangannya.
Kemudian mereka berdua menghadap Rasulullah SAW dan mengisyarkan keislaman mereka dengan meletakkan kedua-dua tangan mereka berdua di atas tangan Rasulullah SAW, dan semenjak itu keislaman mereka berdua menjadi baik. Ibnu Jarir berkata, apabila laporan itu diberitahu sebagai sahih, aku merasa ragu terhadap sanadnya. Sesungguhnya hadis yang direkodkan daripada kedua-duanya adalah yang benar. Sekiranya laporan ini tidak sahih, sebaik-baik pentafsiran adalah apa yang kami katakan. Ahmad Muhammad Syakir berkata, mereka benar bagi bukan mereka, silap. Memang benar bagi Abu Ja'far bagi meragui sanad hadis di atas kerana pada sanadnya banyak yang ambil mudah dalam pelaporannya. Sekiranya perkara berkenaan menghimpun pendapat seorang sahabat ataupun pendapat para sahabat berkenaan pentafsiran sebuah ayat, justru ia boleh diterima dengan mudah. Namun apabila ia diangkat hingga ke peringkat hadis yang menceritakan mengenai peristiwa atau peristiwa-peristiwa tertentu yang berlaku pada zaman Rasulullah SAW daripada sebab penurunan beberapa ayat ataupun sebagainya, sama ada ia disebut dalam hadis yang marfu' secara lafaz ataupun makna, maka penerimaan sanad-sanad ini, iaitu sanad tafsir As-Sa'udi, perlu ditanya dan diragukan. Ini kerana ia adalah laporan yang tidak diketahui sumber jelasnya. Artinya, siapakah daripada mereka itu yang berkata demikian, dan siapa yang melaporkan dengan lafaz ini? Memang benar secara zahirnya ia daripada sahabat, sama ada daripada Ibn Abbas ataupun Ibn Mas'ud, ataupun sama ada daripada beberapa sahabat Nabi SAW yang berkata, sesungguhnya sumber laporan ini adalah daripada sahabat. Sama ada sahabat itu diketahui namanya atau tidak. Yang penting ia tidak keluar daripada pelaporan sahabat, dan sahabat yang majhul, iaitu tidak dikenali, namanya tidak memudaratkan. Okey, itu sahaja yang ditulis tentang ayat 19-20 tadi. So, saya harap ia serba sedikit memberi pengetahuan kepada anda tentang apa yang terjadi atau apa sebab kenapa ayat-ayat ini diturunkan. Di next rancangan kita akan baca ayat-ayat seterusnya. Saya akan pilih, saya mungkin tak mampu untuk baca ke semua kitab yang tebal ni. Saya mungkin akan pilih yang menarik ke, yang apa-apalah kan. So, jumpa lagi. Bagi anda, sekali lagi saya nak kempen, bagi anda yang berkemampuan di bulan Ramadan, mungkin boleh infak sedikit wang ringgit anda ke tabung pembinaan Masjid Ittifaqiyah yang tertera di dalam iklan ataupun di bawah ni. Yang boleh subscribe. Terima kasih kepada anda yang telah subscribe. Bye bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.